Okay, so aku sebenarnya memang jarang lah nak buat video macam ni kan. Lagi-lagi kalau produk daripada Apple. Yelah, aku rasa korang pun faham lah, aku memang jarang cover Apple lah kan. Tapi malam tadi lah aku pergi ke Apple. And then yelah, sebab dia keluar kan, aku buka YouTube. Lepas tu tiba-tiba dia keluar announcement untuk yang semalam lah, yang mana dia announce berkenaan dengan Mac Mini diorang yang terbaru. Yang mana to be honest lah, aku memang agak impressed lah dengan Mac Mini the new generation lah. Antaranya disebabkan dia punya rekaan dia dah berubah, so dia semakin kecil. Tapi walaupun dia kecil, dia masih lagi sangat powerful. Dan yang paling penting juga, walaupun dia dah ada bagi upgrade macam-macam lah. Contohnya macam dia punya RAM sekarang paling minimum adalah 16GB. Lepas tu upgrade dari segi chip pemprosesan dia kan, dia gunakan M4 tu semua. Harga jualan masih lagi maintain, iaitu RM2,499. Cuma dia punya storage je lah kan. Storage dia masih lagi 256, yang mana bagi aku agak kecil lah. Tapi aku rasa kebanyakan user Mac Mini ke Mac ke MacBook ke, kebanyakannya memang akan go for storage yang paling rendah lah. And orang gunakan SSD lah kan, kalau nak tambah storage yang lebih banyak. Okay, so apa yang best sangat berkenaan dengan Mac Mini ni? Okay, untuk siapa yang tak tahu, design Mac Mini yang sebelum ni, yang petak tu kan, dia punya design dia tu dah lama dah. Aku rasa dah 14 tahun design yang sama kan. Memang tak ada perubahan. Walaupun dia dulu ada transition daripada Intel pergi ke M1, still design masih lagi sama. So dia punya port dia semua dekat bahagian belakang kan, depan clean, semua bersih. Yang mana personally aku memang tak berapa berkenal lah dengan design macam tu, sampai dia orang keluarkan Mac Studio. Mac Studio aku suka rekaan dia. Walaupun dia tinggi sikit, dia besar sikit, tapi dia ada port dekat bahagian depan tu, yang mana untuk macam aku yang content creator yang guna komputer untuk edit ni semua, senang kalau aku nak access kan. Tak payah nak cucuk dekat belakang ataupun nak kena ada dongle-dongle ke apa ke. Dia boleh kira macam terus direct lah buat kat situ. Tapi bila semalam dia announce Mac Mini yang baru ni, dia punya design memang sangat radikal lah. Antaranya dia punya sizing mengecil dengan sangat banyak. Dan kali ni dia ada 3 port dekat bahagian depan, yang bagi aku agak menarik lah. Dia ada 2 Type-C port lah, dan satu lagi adalah headphone 3.5mm headphone jack punya port. Dan 3.5mm headphone jack dia ni, dia bukannya 3.5mm headphone jack yang biasa. Dia punya port ni dia menyokong high impedance punya headphone lah. Macam contoh macam aku pakai ni kan, high impedance ni contohnya macam 250 ohm ke atas ke, dia memang susah nak drive. So dia perlukan kuasa yang lebih. And dia punya port dia ni memang special untuk cater headphone yang macam aku guna ni lah. Kalau korang guna headphone yang 80 ohm ke bawah ke apa ke, itu tak ada masalah lah. Port mana pun dia boleh drive headphone tu. So agak menarik jugalah. Sampai aku terfikir macam dengan harga RM2,499, aku rasa Mac Mini ni dia kira boleh ganti juga sebagai deck M jugalah kan. Ya, aku punya statement ni aku rasa mungkin kontroversi lah kan, untuk penggemar hi-fi headphone ni semua. Sebab selalunya dia orang akan gunakan satu setup yang khas lah. Dia ada deck, ada M kan. Yang mana kalau gabung harga tu, maybe boleh dapat Mac Mini sebiji lah. Jadi kalau kita beli deck M tu, boleh guna sebagai deck dengan M je. Tapi kalau beli Mac Mini ni, boleh guna sebagai komputer kan. Bagi aku lagi berbaloi lah. Lagipun Apple dia mempunyai track record yang sangat bagus lah dari segi audio capability. Even aku sekarang pun aku still rasa kalau macam pakai dongle yang mana dongle lah, ni kalau pakai ni dongle USB-C tu 3.5mm jack daripada Apple ni, ini adalah merupakan bagi aku deck yang paling berbaloi lah kalau beli. Dia punya reading semua memang sangat baik lah, and bunyi pun sangat clean, sedap lah bila dengar. So base model untuk Mac Mini digunakan Apple M4 chip yang terbaru, yang mana dia punya kuasa dia tu lebih kurang double lah, 2 kali lebih powerful daripada M1. Sama juga dengan M4 Pro, dia punya kuasa pun lebih kurang double juga, lebih powerful daripada M1 Pro. So maknanya kalau korang daripada M1 Mac Mini M1 ataupun yang menggunakan M1 Pro, sangat berbaloi lah kalau korang upgrade kepada Mac Mini yang baru ni. Lepas tu dia punya unified memory RAM dia starting sekarang 16GB, sangat bagus. So kalau macam even aku sendiri pun, orang yang selalu guna untuk buat editing, video editing tu semua, aku rasa 16GB tu memang sangat cukup lah. Sebab 16GB unified memory
ni dia tak sama macam RAM dekat komputer tau. So dia macam lagi powerful lah daripada 16GB RAM komputer tu kan. Kalau aku cerita dia lebih complicated lah. Senang cerita 16GB dia tu sangat memadai lah untuk buat apa segala kerja lah. Still kalau korang nak upgrade, korang boleh upgrade, tapi by default bila korang beli, korang dapat 16GB. So itu untuk yang kalau korang beli yang M4. Kalau korang beli yang M4 Pro, dia terus upgrade ke 24GB. Untuk storage 256GB untuk yang model biasa, dan model M4 Pro by default kalau korang beli, korang akan dapat 512GB. Dan yang menarik juga, kalau korang ni adalah pengguna yang gunakan 3 display, Mac Mini yang baru ni dia boleh connect pada 3 display tu. Untuk aku sebenarnya aku tak lah kan. Aku pakai satu monitor je. Bagi aku satu pun buat masa sekarang ni dah mencukupi. Dan monitor aku ni 4K. Let's say lah kalau aku beli, aku guna, dia boleh support sehingga 4K 240Hz lah. Dia punya refresh rate dia tu. Jadi untuk connection macam aku cakap tadi, depan ada 2 USB-C. Lepas tu dekat belakang-belakang dia ada satu Thunderbolt 4 punya port, USB 4 port. Lepas tu dia ada juga HDMI port, Ethernet port dan slot untuk power lah. Dan Bluetooth digunakan Bluetooth 5.3. So spek yang aku cerita ni, kalau korang jenis memang tak tahu berkenaan, tak berapa arif lah kan, bukan tak tahu, mungkin kurang arif berkenaan dengan komputer-komputer ni, semua korang memang tak faham lah. Tapi apa yang aku boleh cakap, melihat pada dia punya spesifikasi, memang mengeliurkan lah. Untuk 2000 lebih tu, dengan spek yang macam tu, bagi aku no brainer lah. Dia orang boleh jual pada harga jualan macam tu, dan korang boleh dapat performance yang macam tu. So kalau let's say lah korang nak, mungkin korang ni adalah content creator ke, yang edit video 4K ke, ataupun banyak buat editing gambar ke kan, base model tu pun bagi aku dah terlebih daripada cukup lah. Dan yang bestnya juga, untuk siapa yang tak tahulah, perbezaan M4 Apple punya silikon ni dengan let's say kalau pakai PC macam aku pakai PC besar gedabak tu kan, dia beza dari segi TDP lah, dia punya power consumption dia. Yang mana Apple silikonnya power consumption sangat rendah. So bil elektrik pun akan jadi kurang lah. Cuma itulah, sekarang ni mungkin kalau ada orang yang macam masih lagi berbelah bagi nak beli Mac Mini ke MacBook ke apa ke, maybe disebabkan kalau dia adalah gamers lah, yang mana bagi aku still dedicated GPU macam yang ada dekat PC punya level is lebih superior lah. Yes, memang terdapat AAA game yang dah ada dekat Apple punya ekosistem, tapi dia punya performance tu masih lagi belum mengalahkan dedicated GPU. Tapi yelah, macam apa yang aku boleh nampak, jurang tu semakin lama semakin mengecil. Kalau dulu kita tahu dekat Mac memang tak boleh main game, sekarang dah boleh main game. Cuma dia punya performance tu belum sampai ke tahap yang sepatutnya. Tapi it's going there. Sebab Apple Silicon ni dia ada that power yang boleh cater benda tu. Cuma maybe dari segi optimization, sebab dia menggunakan language programming yang berbeza lah kalau bandingkan dengan yang kita selalu pakai sebelum ni. So yes, aku memang sangat teruja, sangat menarik. Aku tak terfikir pun yang mana diorang akan keluarkan Mac Mini versi yang baru ni. Dengan design yang kecil ni lagi best lah. Lagi best, terutama macam aku kan, port kat depan tu memang sangat function. Kalau aku nak transfer apa-apa ke, boleh cucuk aku punya headphone. Dan dengan design dia yang terlampau kecil tu, kalau tak nak letak kat atas desktop pun tak apa, kita boleh letak dekat belakang monitor pun boleh. Yes, dulu dekat Mac Mini pun memang dah ada orang buat dah lah, letak kat belakang kan, tapi dengan syarat monitor dia kena besar. Sebab Mac Mini tu pun dia punya size pun agak besar juga. Tapi dengan Mac Mini yang baru ni, dia buat design dia kecil. Yang ni aku rasa monitor kecil pun tak ada masalah kalau nak tampal kat bahagian belakang tu. To be honest, aku memang tempting lah. Rasa macam adakah patut aku beli? Tapi aku rasa lebih aku tunggu dulu. Sebab minggu ni memang dia orang akan buat announcement tiap-tiap hari berkenaan dengan Mac punya series. So kita tengok dulu, bagi habis announcement dulu. Kalau dalam banyak-banyak announcement tu Mac Mini ni paling yang menarik, aku rasa boleh kot kan. Kita try satu. Kalau dia punya performance tu lagi powerful daripada PC aku ni, memang aku menyirap lah. So macam PC aku digunakan Ryzen 5 kan, 5900X. Lepas tu RAM DDR4 64GB, graphic card 3080. Memang macam memang sedap lah. Tapi itulah masalahnya, aku bukannya gunakan komputer ni untuk main game sangat pun, lebih kepada video editing lah. Tapi kalau Mac Mini boleh perform lebih kurang sama powerful macam aku punya setup PC,
biar aku pakai Mac Mini kecil pun kecil kan, senang nak adjust tu semua. Cuma masalahnya sekarang itulah aku pengguna Android. So macam sekarang kalau dekat Windows ni aku boleh guna quick share kan, nak transfer file ke apa ke, dia macam AirDrop lah. So aku boleh guna untuk transfer file, senang lah antara Android dengan Windows. Tapi kalau aku gunakan Mac, dia dah masuk ekosistem lain lah tu. Kalau nak sedap kena pakai iPhone lah, sebab dengan iPhone boleh pakai AirDrop tu semua kan. So itu benda yang aku kena fikir lah, sebab aku masih lagi pengguna tegar Android. Lepas tu satu lagi, dalam Mac tu pun dia ada Apple Intelligence lah, sebab minggu ni kita dah boleh gunakan Apple Intelligence. Even dekat iPhone 16 aku yang aku tengah pakai sekarang pun dah ada dah Apple Intelligence tu. Pandang awal aku berkenaan dengan Apple Intelligence ni bagi aku macam lebih kurang je macam Samsung One UI punya AI kan. Boleh buat teks, kita boleh karang teks, dia boleh betulkan. Cuma yang best mungkin dari segi yang summarization tu lah, dia boleh baca semua. Tapi tu benda tu pun ada kat Samsung juga. Itulah susah lah nak cerita. Sebenarnya AI yang ada sekarang ni pun semua kebanyakannya lebih kurang sama je antara brand-brand kan. Perbezaan dia adalah siapa yang boleh buat dengan lebih baik. So aku baru je cuba hari ni, so tak boleh nak buat conclusion lah. Tapi sekarang seronok lah kan, siapa yang pakai Apple iPhone semua kan, sekarang dah boleh buang-buang subjek kat belakang gambar tu semua kan. Korang memang akan seronok lah gunakan benda lah tu. So akhirnya Apple Intelligence dah boleh digunakan dekat iPhone. Cuma korang kena request lah dia, sebab dia macam masih dalam fasa beta, and then dia punya language pun korang kena set pada US punya language, US English. Kalau guna bahasa lain, dia orang tak boleh nak terima lah untuk Apple Intelligence tu. So tu saja video aku hari ni, ranting berkenaan dengan Mac Mini ni. Aku memang seronok betul lah. Dah lama rasanya macam tak rasa seronok macam ni. Aku jadi macam tertarik lah bila tengok Mac Mini ni, perubahan yang dia orang buat pada siri Mac Mini ni. Jadi apa pendapat korang tentang announcement Mac Mini ni? Adakah korang terkejut macam aku juga, ataupun korang rasa macam biasa je? Komen lah dekat dalam ruangan komen di bawah. Jadi aku rasa sampai sini saja video bebel aku untuk hari ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.